para beriak tanda tak dalam. Ayat tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para penonton sekalian. Berkata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marcus Kuyuhon dan saya berumur 16 tahun. Saya belajar di SMK Bandar Sibu yang terletak di Sibu, Sarawak. Nomor kod sekolah saya ialah YEA 3106. Hobi saya ialah bermain badminton, manakala cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang juruterbang. Tema utama yang dititik beratkan dalam cerita ini ialah sikap baik hati yang membawa berkah. Jalan cerita ini amat menarik kerana menceritakan jalan cerita seekor katak yang baik hati yang tinggal di sebuah hutan yang kering kontan kerana musim kemarau. Katak ini melakukan pelbagai cara untuk membantu haiwan-haiwan dalam hutan sehingga dia bertemu kawan barunya, iaitu si siput dan si beruang. Tanpa melengahkan masa, ayo kita masuk ke dalam cerita. Kisah hidup si katak bermula di dalam sebuah hutan yang mengalami kekurangan sumber makanan dan minuman akibat daripada musim kemarau yang dahsyat. Pada suatu hari, si katak melihat seekor anak kambing dan meminta pertolongan. Dia mendapati bahawa anak kambing tersebut sudah kehilangan ibunya dan hilang kala tuju. Tanpa membuang masa, si katak dengan pantasnya pergi menolong si kambing walaupun dirinya sudah kelelahan kerana sudah beberapa hari tidak makan dan minum. Tapi sayangnya, apabila si katak tiba, anak kambing itu pun sudah tidak bernyawa. Dia merasa amat sedih, tetapi sebab dia tak dapat berbuat apa-apa lagi, dia segera beredar dari situ. Si katak sempat tidak berhenti-henti memanggil hujan dan berharap hujan akan turun dengan lebatnya setelah berhari-hari kemarau melanda hutan itu. Lama-kelamaan, tekadnya mula haus dan dahaga. Tak lama kemudian, si katak ternampak sebatang anak sungai. Nasibnya agak baik kerana walaupun air sungai sudah kering, tetapi masa terdapat sedikit air pada lopak-lopak sungai itu. Si katak pun terus minum dari lopak-lopak tersebut. Tiba-tiba dia ternampak si siput yang dalam keadaan yang sangat lemah dan tidak berdaya. Dia sempat menegur si siput, tetapi tiada sebarang balasan daripada si siput. Si siput hanya sempat menjeling ke arah si katak dan berharap dia dapat membantunya. Si katak amat gembira kerana mendapati si siput masih lagi hidup dan membawa si siput untuk meminum air di lopak anak sungai tadi. Selepas si siput berasa segar, dia berterima kasih kepada si katak yang telah menyelamatkan nyawanya. Mula dari detik itu, mereka berdua berteman baik dan meneruskan perjalanan keluar daripada hutan itu bersama-sama. Malangnya, semasa dalam perjalanan, mereka berdua terserempak dengan si ular. Si ular sempat menyerang si katak tetapi berjaya dielak olehnya. Si siput terjatuh manakala si ular pula sibuk mengejar si katak. Melihat keadaan ini, si siput menjerit meminta pertolongan. Ketika itu, datang seekor beruang dan si siput menceritakan segala hal yang terjadi kepada si beruang. Si beruang kemudian bergegas pergi membantu si katak. Si beruang menyerang dan mencakar si ular dengan kukunya yang tajam dan bisa itu. Si ular kesakitan dan mengelupo kerana tidak tahan dengan cakaran di si beruang itu. Melihat kesempatan ini, mereka bertiga segera beredar dari situ. Si siput dan si katak berterima kasih kepada si beruang kerana berjaya menyelamatkan nyawa mereka. Sejak hari itu, ketiga-tiga mereka telah menjadi sahabat baik dan sering tolong-menolong. Pada akhirnya, mereka berjaya menemukan tempat yang subur dan banyak makanan. Mereka pun hidup dengan aman dan damai. Lepas membaca cerita ini, saya berasa sangat kagum dan bangga dengan si katak. Sikapnya yang berhati mulia telah membawa berkah kepadanya. Saya turut kagum dengan ketiga-tiga sahabat tersebut yang berganding bahu dalam menempuhi rintangan. Membuktikan satu kata pepatah memang benar, iaitu bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
Semangat kerjasama antara ketiga-tiga haiwan ini perlulah dicontohi. Lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat negara kita yang terdiri daripada berbagai kaum. Dengan ini, barulah negara kita dapat maju ke arah negara yang gemilang. Akhir sekali, saya berterima kasih dengan penulis buku ini kerana sudah membawakan satu pengajaran yang penting kepada para pembaca. Saya amat menggalakkan buku ini untuk dibaca oleh semua orang tanpa batas umur, lebih-lebih lagi para anak-anak muda bagi memupuk nilai-nilai murni dalam diri mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih.